Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Fatin Najiha nama diberi. Dari Mua datang kemari. Ada cerita hendak dikongsi. Bertujuan untuk menghiburkan hati. Jom kita dengarkan bersama sebuah kisah rakyat. Kisah bawang merah dan bawang putih. Pada suatu pagi, seperti biasa, bawang merah akan pergi ke tepi sungai untuk membasuh pakaian. Pastikan kamu cuci semua pakaian ini. Selepas itu, pulanglah ke rumah dan masak makanan tengah hari. Arahan diberikan oleh ibu tirinya, Mak Kundo. Sejak kematian ibu dan ayah kandung, bawang merah tinggal bersama ibu tiri dan adik tirinya, bawang putih. Namun, setiap hari, bawang merah perlu buat pelbagai kerja rumah sementara menunggu Mak Kundo pulang kerja. Apabila bawang merah pulang selepas mencuci pakaian, dia mendapati bawang putih masih tidur. Putih, bangun cepat. Mari tolong kakak kemas rumah. Lepas ni, kita boleh masak bersama-sama. Bawang merah segera menarik selimut yang menutupi badan bawang putih. Bawang putih menggeliat dan menarik kembali selimut itu. Tak mahu. Jangan kacau Putih. Putih nak tidur lagi. Ketika dua adik-beradik tiri itu masih bergaduh, Mak Kundo pun pulang. Merah, kenapa merah kacau Putih? Kenapa rumah ni belum kemas? Kenapa makanan belum dimasak? Sergah Mak Kundo dari pintu belakang. Mana boleh Putih tidur sepanjang hari? Putih perlulah bangun dan membantu Merah untuk mengemas rumah. Jawab Merah sambil menunding jari ke arah Putih yang sedang tidur di atas katilnya. Mak Kundo yang mendengarkan kata itu terus bercekak pinggang dan membeliakkan matanya. Putih kecil lagi. Dia tak boleh buat kerja rumah. Merahlah sebagai kakak perlu buat semua. Pergi buat sekarang. Bawang merah pun berjalan ke dapur sambil menghentakkan kaki. Ini tidak adil. Kerja rumah dalam ni semuanya Merah yang kena buat. Kenapa Merah je yang kena buat? Merah, usah melawan. Mak mahu semua kerja ni siap sekarang, kata Mak Kundo seraya keluar dari situ. Bawang merah yang sedang duduk di atas lantai dapur pun menangis teresa-esa. Ibu, ayah, kenapa tinggalkan Merah keseorangan? Merah rindukan ibu dan ayah. Mak Kundo asyik suruh Merah buat kerja je. Keesokan paginya, bawang merah pergi ke tepi sungai untuk mencuci kain. Kali ini, ada sepasang mata yang memerhati dari dalam sungai. Selepas seketika, barulah bawang merah perasan dan dia berkata, ikan kaloi? Kenapa pandang saya begitu? Kamu mahu apa? Ucap bawang merah. Bawang merah pun hairan, lalu tengok sekeliling dia. Oh, rupa-rupanya bawang merah terlanggar sebuah bekas makanan kepunyaannya yang mengandungi nasi putih dan sayur keladi. Ketika itu, ikan kaloi itu terlompat-lompat kegembiraan. Jadi, Mawar simpulkan bahawa ikan kaloi ingin makanannya. Oh, kamu mahu nasi dan sayur ini ke? Ini bekal makanan saya. Baiklah, kita kongsi ya. Bawang merah pun menabur sedikit demi sedikit sayur dan ikan untuk ikan kaloi, seolah-olah sambil berbual dengan ibu kandungnya. Girang betul bawang merah kerana ada teman berbual untuk menghilangkan kesunyiannya. Keesokan harinya, semua kerja rumah bawang merah sudah siapkan dengan pantas untuk keluar ke sungai. Bawang putih berasa sangat hairan kenapa bawang merah
lakukan kerja dengan cepat. Kakak Merah mahu ke mana awal pagi ini? Rumah pun sudah siap kemas dan bersih-bersinar. Kakak mahu cuci pakaian di sungai. Pergi dulu, kata Bawang Merah dan terus keluar. Putih, pergi ikut Merah dan lihat ke mana dia pergi. Mak Kundo pun mengarahkan Putih untuk mengikuti kakaknya Bawang Merah. Bawang Merah pun kembali ke sungai dan menyanyikan lagu yang merdu untuk menarik perhatian si ikan kaloi. Wahai si ikan kaloi, timbullah, tunjukkan dirimu, nasi melukut sayur keladi untuk ikan kaloiku di pagi hari. Ikan kaloi yang terdengar suara merdu Bawang Merah terus menyimpulkan dirinya. Lalu Bawang Merah pun memberikan sayur dan nasi kepada ikan kaloi untuk dijamah. Tapi tanpa disedari, ada sepasang lagi mata yang melihat mereka tanpa berkelip-kelip. Keesokan paginya, Bawang Merah mencuci pakaian seperti biasa sambil menunggu kehadiran ikan kaloi. Namun, dia mula risau kerana ikan kaloi tidak memunculkan diri. Sehinggalah Bawang Merah selesai mencuci pakaian. Lalu, Bawang Merah pun pulang ke rumah dengan perasaan yang hampa. Mak ada tinggalkan nasi dan gulai ikan di atas meja. Merah pasti penat bukan selepas mencuci pakaian. Pergilah makan dahulu, kata Mak Kundo kepada Merah. Lalu Bawang Merah dengan perasaan terujahnya pergi ke dapur dan memakan gulai ikan tersebut. Ianya sangat sedap. Bawang Putih pun menegur Bawang Merah ketika Bawang Merah sudah mengemas dapur selepas makan. Licin kakak makan? Sedap betul gulai itu kan kakak? Bawang Merah tersenyum. Betul, segar ikannya. Pasti mak beli di pasar ikan ni pagi tadi kan? Bawang Putih pun tergelak. Bukan. Putih yang tangkap ikan tu tadi di sungai. Memanglah segar dan sedap. Tersedak Bawang Merah dengar. Apa yang Putih katakan ini? Apa Putih buat? Lalu, Bawang Merah mengambil pinggan dan cawan di atas meja dan balingnya ke arah Putih. Namun, Putih berjaya mengelak pinggan yang dibaling lalu menjelikan lidah. Tak kena. Namun, dia gagal untuk mengelak cawan yang mendarat tepat di dahinya. Aduh! Jeritan Bawang Putih itu menyebabkan Mak Kundo masuk ke dapur. Terbeliak mata Mak Kundo apabila melihat darah mengalir dari dahi Bawang Putih. Merah, apa yang sudah berlaku? Kenapa dahi Putih berdarah? Tanya Mak Kundo sambil menekap tuala kecil pada dahi Bawang Putih. Merah padam jadinya wajah Bawang Merah kerana menahan marah. Dia menunjuk jari ke arah Putih dan berkata, Putih telah tangkap ikan kala saya dari sungai. Kemudian mak pula masak ikan tu jadi gulai ikan yang paling sedap. Kenapa busuk hati sangat buat saya begini? Itu ikan kala kegemaran saya, kata Bawang Merah sambil menangis dalam kesedihan. Mak Kundo bingkas bangun dan mengajak Bawang Merah supaya mengikutinya. Mereka keluar ke ruang tamu. Kelihatan satu akuarium kecil di sana. Bawang Merah menghampiri akuarium itu. Kaloi, kamu ada di sini. Kamu hidup lagi rupa-rupanya. Bagaimana? Kenapa? Bila? Kebelakangan ini, kamu lebih ceria setiap kali pulang dari sungai. Jadi, mak minta Putih untuk ekori kamu. Selepas Putih ceritakan hal yang sebenar, barulah mak terfikirkan sesuatu. Kata-kata Mak Kundo terberhenti seketika sebelum kembali menyambung. Mak mahu kamu gembira di rumah ini. Jadi,
Mak dan Putih bawalah balik ikan kaloi itu supaya Merah boleh jaga ikan kaloi di rumah ini. Air mata bawang merah yang tadi jatuh berjujuran kini semakin lebat. Dia segera memeluk Mak Kundo. Terima kasih, Mak. Maafkan saya kerana tersalah anggap pada Mak. Saya sangkakan semua mak tiri tu jahat. Lagipun Putih selalu elak buat kerja rumah. Asyik saya je yang kena. Lepas tu suka sangat ejek saya. Mak Kundo menjerit saat itu juga. Putih, kamu ejek kakak kamu lagi yuk. Kan Mak dah pesan supaya berhenti mengejek. Nakal betul budak ni. Walaupun Mak ni ibu tiri kamu, Mak menganggap kamu sebagai anak kandung Mak juga. Putih itu memang nakal. Kamu Merah perlulah bersabar dengarnya. Namun air yang dicincang tidak akan putus. Putih dan Merah tetap akan bersaudara, bukan? Ya, Mak. Kami tetap akan bersaudara. Terima kasih, Mak, kerana berjaya merapatkan kami. Saya sayang, Mak, kata Merah kepada Ibu dan Putih. Kawan-kawan. Jadi, pengajaran daripada kisah bawang merah dan bawang putih adalah hubungan persaudaraan antara keluarga akan kekal buat selamanya. Walaupun kita bergaduh, kita tetap akan berbaik kerana kita adalah keluarga. Pengajaran yang kedua pula adalah janganlah kita berprasangka buruk terhadap orang sekeliling kita, kerana pada akhirnya mereka juga yang akan membantu kita kelak. Jadi sampai di sini sahaja kisah saya. Tamat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.